Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamal anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersyukur kehadrat Allah di atas segala limpah kurnia dan izinnya kita diberikan kesempatan dan kelapangan masa pada tengah hari ini untuk membicarakan satu tajuk yang kecil, iaitu rezeki yang diberkati. Semua orang pasti nak rezeki yang banyak. Cuma kadang-kadang kita keliru apakah yang dimaksudkan dengan rezeki itu. Ada orang beranggapan rezeki itu harta benda, kekayaan. Hakikatnya rezeki bukan hanya bergantung kepada harta ataupun kekayaan. Rezeki ni banyak. Bahkan kadang-kadang kita terlupa mempunyai kelapangan masa, kesihatan tubuh badan, diberikan ketenangan, anak-anak yang ramai. Itu semua adalah rezeki-rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak dalil dalam Al-Quran yang membicarakan tentang rezeki ini. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau annal ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakinna kazzabu fa akhaznahum bima kanu yakzibun." Yang bermaksud, dan sekiranya penduduk sesebuah negeri beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu kurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan juga dari bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Tuan-tuan sekalian, agak menarik apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apakah menjadi asbab datangnya rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini, dalam surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan penduduk itu beriman dan bertakwa. Ya. Mungkin nanti tuan-tuan pun jadi keliru juga. Ada penduduk negara yang tak beriman dan tak bertakwa, tapi kita nampak macam melimpah ruah pula nikmatnya, kan? Kekayaannya, teknologinya, pelancongannya. Bahkan kita pula pergi ke negara tu, kadang-kadang kita pun rasa kalau dapat duduk negara ni kan bagus. Tapi penduduk tu majoritinya tidak beriman dan tidak bertakwa. Macam mana pula tu? Bahkan negara-negara Arab, umpamanya Timur Tengah, rakyatnya beriman, bertakwa, wallahu alam, susah, merempat, miskin. Ya. Habis, macam mana nak faham ayat ni? Tuan-tuan sekalian, sebab itu limpahan kurniaan rezeki itu bukan material yang kita nampak. Mungkin kita nampak mereka tu nampak susah, kan? Dia tak susah, dia cukup makan. Kita ni bukan bincang tentang cukup makan lagi, kita cerita tentang makanan-makanan yang pelbagai, menu dan sebagainya. Kita bukan bincang tentang tak ada makan. Tak ada dah tajuk bincang tak ada makan ni. Sebab rasanya ayat Malaysia ni tak ada orang tak makan. Tak ada lagi rekod kita dengar mati kerana tak makan. Cuma ada 2 bulan lepas ada satu berita, orang tu mati kerana tak makan. Tak makan bukan mungkin dia sakit, orang tak tahu dia sakit, orang pun tak pergi melawat dan sebagainya. Sebab itu limpahan rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila penduduk itu beriman dan bertakwa. Kata Allah, Tuhan akan buka pintu-pintu kurniaannya dari langit dan juga dari bumi. Dari langit, iaitu mereka mendapat hujan yang cukup untuk tumbuh-tumbuhan, untuk haiwan mereka makan dan sebagainya. Manakala bagi negara yang pemimpin rakyatnya itu tidak beriman dan tak, banyak pula masalah sebenarnya. Masalah politik, masalah ekonomi. Contoh kalau kita tengok di Amerika Syarikat sekarang ni ada pemilihan presiden, iaitu Donald Trump dengan Kamala Harris. Kita ni nampak macam Amerika tu hebat lah, canggih lah, kan? Tapi kalau kita tengok masa Donald Trump menang presiden dulu, orang yang mengundi dia tu
orang yang mengundi dia adalah terdiri daripada orang-orang yang bukan bijak pandai. Statistik menunjukkan orang kampung, orang-orang yang tak menggunakan akal fikiran yang waras dalam membuat sesuatu penilaian dan juga keputusan. Maka menanglah Donald Trump tu sebagai Presiden Amerika Syarikat. Sedangkan kita tengok Donald Trump tu macam badut ya. Macam The Simpsons ni, cerita The Simpsons, kartun The Simpsons. Tapi dalam statistik menunjukkan orang yang pilih dia memang orang tak bijak pandai. Itu juga menggambarkan kepada kita bukan semua orang Amerika Syarikat ni bijak dan pandai. Bahkan kawan saya balik daripada New York kata tahu antara bandar yang jangan pergi ialah New York. Kata kenapa? Hancing kata. Kita tengok filem Hollywood nampak hebat lah kan, Amerika Syarikat, Hollywood yang dia tunjuk tu, yang dia kata bandar dia hancing. Ya, homelessnya ramai. Bahkan para prajurit dia yang balik daripada peperangan di Timur Tengah menjadi homeless. Tak ada tempat tinggal, mereka jadi gelandangan, mereka buang air di situ, tempat-tempat laluan orang ramai dan sebagainya. Dan saya ada tengok beberapa video klip yang dahsyat, yang diambil yang dahsyat. Jadi betul lah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran yang kita bicarakan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Mana Allah Ta'ala mengatakan penduduk yang beriman dan bertakwa, kami akan berikan kepada mereka kurniaan nikmat yang besar dari langit dan juga dari bumi. Jadi sebenarnya apa yang kita saksikan secara realiti dengan apa yang dicuba digambarkan kepada kita tidaklah sama. Tidak sama. Baik. Pada masa yang sama kita pun ambil satu pengajaran daripada ayat ini, bahawa kalau kita nak Allah bagi kurniaan rezeki kepada kita yang banyak, maka penuhilah ciri menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kita kata kita dah beriman dah. Betul, kita kata kita beriman, tapi pembuktian keimanan itu yang kita tak buat. Sebab itu ada orang masuk Islam jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah pun beriman. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan firman-Nya, kata, wahai Muhammad, kata kepada orang itu, sesungguhnya dia telah Muslim, bukannya telah beriman. Belum lagi, dia baru Islam je, baru selamat. Dia dah beriman belum? Belum. Kenapa? Kerana iman itu menuntut bukti. Mana bukti kamu beriman? Iaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Barulah kamu dipanggil orang beriman. Meninggalkan larangan-larangan Allah, barulah kamu dipanggil orang yang taat. Ya, baik. Kemudian dalam hadis yang rawahu Muslim, Nabi SAW bersabda, makanan untuk seorang mencukupi untuk 2 orang, dan makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 4 orang, dan makanan untuk 4 orang mencukupi untuk 8 orang. Hadis rawahu Muslim. Bila nak faham hadis ni, kita kena faham portion makanan tu. Ini kalau kita baca secara literal, payahlah kita. Sebab tu bila Nabi SAW sebut makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang, apa maksud dia? Kita kena kaji lah orang Arab tu dia makan apa. Kena cari dulu dia makan apa. Dia tak makan nasi lemak yang bungkusan RM1.50. Takkan nak makan 2 orang, tak cukup. Telur pun potong 8 kan. Jadi kita tengok bila Nabi sebut tu, orang tu makan roti. Roti Arab ni tu dia besar. Sebenarnya cukup pun untuk 2 orang makan, cukup untuk 4 orang makan, cukup untuk 8. Sebab besar, benda tu besar. Sekadar nak makan, sekadar nak hidup, cukup je. Kalau tuan-tuan pernah pergi makan di restoran-restoran Arab, kita pun perasan kan, kalau kita makan restoran Arab ni, satu portion makanan tu 2 orang kan. Kalau kita pergi Mekah Madinah pun tak habis kita, tak habis tu. Sebab tu kalau tuan-tuan nak pergi umrah, saya bagi sedikit tips lah. Kalau tuan-tuan dah biasa pergi umrah ataupun nak pergi umrah, saya secara peribadi saya syorkan tuan-tuan pergi DIY. Saya baru ni saya bagi kursus 2 kumpulan, iaitu mereka yang telah pun menghadiri kursus sebagai mutawif. Saya bagi kursus kepada mereka untuk mereka bawa umrah secara DIY. Tak payah lagi lah pergi dengan travel-travel ni. Sebab sekarang ni pergi DIY bukanlah satu kesalahan. Saudi sekarang ni dah bagi online dah semua. Visa turis, visa umrah online dah semua. Tak menjadi satu kesalahan. Tak macam dulu. Dulu dia kena pergi mesti ada muasasah. Sekarang tak ada. Kalau tuan-tuan baca kat internet,
Umrah DIY, tuan-tuan hati-hati kerana tuan-tuan terbaca berita lama. Dia kata jangan pergi sebab kerana, tapi sekarang memang Saudi memang bagi visa turis. Untuk pengetahuan tuan-tuan, visa turis ni bukan dia bagi semua negara tau. Malaysia dia bagi, Indonesia dia tak bagi. Indonesia tak dapat visa turis. Malaysia dapat. Sebab dia tahu orang Malaysia pergi dan dia balik. Orang Indonesia dia pergi, dia duduk sana tak nak balik. Sebab tu dia tahu orang Malaysia ni ada disiplin, dia bagi. Tidak semua negara dapat visa turis. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi, takat nak santai-santai, relax-relax, saya lah secara peribadi, saya syorkan pergi DIY je. Bahkan tuan-tuan mendapat jimat sangatlah banyak. Tetapi dalam umrah DIY ni, tak payahlah tuan-tuan pergi cari makan. Pergi booking makan, tak payah. Makan sendiri je, tak kalut pun. Lambat ada makan kat Madinah tu, bersepah, makan apa pun ada kan. Kalau kita pergi dengan travel, kelemahan dia ialah kita kena kalut nak balik, nak breakfast kalut, nak Zuhur kalut, Isyak kalut, nak balik cari makanan tak ada dan sebagainya. Jadi saya sekarang ni pun mengesyorkan siapa-siapa yang nak pergi dalam grup kecil. Jangan ramai kan, grup DIY ni jangan lebih 20 orang. Payah sikit nak jaga. Nak pergi lebih 20 orang boleh, tapi biar ada 2 mutawif. Maknanya satu orang ni bawa 20 grup, satu orang bawa 20 grup, kongsi pergi satu bas. Okey. Sekarang ramai. Ya. Jimat, banyak jimat. Di sudut legal, memang legal, jangan risau. Yang ambil insurans apa semua. Kalau ambil visa umrah pun boleh, tak ada masalah. Boleh ambil visa umrah, tak ada masalah. Masuk hospital semua percuma. Tak ada. Kalau pergi visa turis, ambil lah insurans. Ya. Dan saya pun ada ground kat sana. Kalau tuan-tuan ada nak pergi 4, 5, 10 orang, tuan-tuan bagi tahu saya bantu tuan-tuan. Saya tak ambil satu sen pun. Saya tak ambil apa-apa keuntungan pun. Saya boleh bantu tuan-tuan nak pergi sana. Kat sana pun ada ground, orang Melayu kita, kawan baik saya, duduk di sana, dia menguruskan. Jadi tuan-tuan boleh jimat banyak duit, satu. Dan kedua, tuan-tuan boleh jimat masa. Saya syorkan kalau nak pergi umrah DIY ni 9 hari 7 malam cukup. Tak payah sampai 15 hari ataupun 13 hari. Sebab tuan-tuan orang kerja, cuti nak pakai, raya lah apa semua kan. Tanya saya, 9 hari 7 malam memadai. Saya boleh tolong buatkan tentatif apa untuk tuan-tuan pergi. Dan saya bagi tahu saya tak akan ambil satu sen pun. Tak ambil untung satu sen pun. Saya boleh bagi kontak saya dekat sana, semua dia urus. Ambil dia orang tuan-tuan kat Jeddah dan sebagainya. Orang kita, orang Melayu kita, ustaz baik, kawan baik saya. Ya. Jadi kalau tuan-tuan ada bajet sikit-sikit, nak bawa family 4-5 orang pun boleh, tak ada masalah. Ya. Okey, apa yang saya nak sebut di sini tuan-tuan sekalian, kita faham budaya. Bila kita baca hadis ni, kita kena faham budaya masyarakat Arab. Masyarakat Arab ni dia makan tak macam kita lah. Kita ni kalau bab makan ni tuan-tuan, Arab makan banyak lagi sebenarnya. Cuma portion dia tu besar, ya. Tak habis, biasanya tak habis dah pula. Itu masalah dia. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut tentang makanan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Maknanya memadai pun. Kenapa Nabi sebut begitu? Supaya nak sebut kita ni jangan tamak dalam bab makan dan minum. Jangan kita gelojoh sangat dalam bab makanan kita tu. Ya, baik. Kemudian bagaimanakah nak mendapat rezeki yang berkat? Salah satunya adalah dengan beristighfar kepada Allah banyak-banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, dan nescaya Dia akan menurunkan hujan lebat mencurah-curah kepadamu, dan Dia memberi kepadamu harta yang banyak serta zuriat yang ramai, dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun, tanaman, serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir. Firman Allah dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Tuan-tuan sekalian, dalam ayat ini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kamu kepada Allah. Kita sedia maklum kisah Nabi Nuh AS, kaumnya ada yang beriman, ada yang tak beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bagaimana Allah mendatangkan rahmatnya kepada manusia
iaitu dengan banyak istighfar. Jadi tuan-tuan, istighfar ni saya nak beritahu, kadang-kadang kita ni skema sangat dalam bab ibadat ni, terlalu skema. Kita beranggapan kalau kita nak beristighfar ni kena lepas sembahyang, istighfar ni kena duduk dalam surau dan masjid. Tak, bukan begitu. Istighfar ni di mana-mana saja kita boleh istighfar, pada waktu dan di mana lokasi kita duduk. Tak semestinya dalam surau, dalam masjid. Istighfar di sini iaitu astaghfirullah. Itu ya. Pendek je. Ya, kita tuan-tuan, sambil kita naik motosikal, sambil kita berjalan, sambil kita turun tangga, sambil kita naik lift dan sebagainya, kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, mohon ampun kamu kepada Allah. Sebab antara menyebabkan rezeki kita terhalang tu adalah kerana kita ada halangan-halangan daripada dosa dan maksiat. Sebab itu Tuhan suruh kita minta ampun. Dia akan membuka pintu-pintu keberkatan dan juga membuka pintu-pintu rezeki. Kita ni sebab terlalu skema, jadi kita ni hanyalah istighfar kadang-kadang 3 kali lepas sembahyang. So baru 15 kali. 5 kali 3, 15 tak? Nabi SAW ada istighfar 80, ada kata 100, bahkan ada sampai 1000. Jadi kita ni kalau nak istighfar 1000 tu pun rasa payah ni. Oleh sebab itu banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ni Tuhan kata dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Dalam konteks tempat yang panas yang memerlukan air dari langit kerana cuaca yang tidak mengizinkan tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan air daripada bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia akan datangkan kepada kamu hujan yang mencurah-curah. Hujan ni tuan-tuan, kita kena fahamlah ayat ni bila cerita tentang konteks wilayah yang duduk di padang pasir, tak macam tempat kita. Kita ni hujan banjir, kita kata ini bercanggah dengan ayat Quran ni. Kita banjir ni sebab pembangunan kita tak sekata hujan sikit je jam. Saya tadi daripada Bangi nak datang sini, tengah-tengah tadi hujan, jam, memang jam. Sepatutnya saya boleh sampai setengah jam, sejam. Jadi kita kadang-kadang macam mana Tuhan kata dengan turunnya hujan akan menjadi rahmat? Kita kata hujan jam. Banjir, tempat parking habis, kereta semua tenggelam. Itu bukan. Kita kena melihat konteks ayat. Konteks ayat. Tuhan cerita mereka yang buat tanam-tanaman tu, mereka memang harap hujan tu daripada langit. Sebab bukan ada air daripada bumi. Untuk menyuburkan tanaman-tanaman dan juga memberi makan kepada haiwan-haiwan mereka. Jadi kita kena tengok konteks ayat ini turun. Kemudian Tuhan kata dia akan beri kepada kamu zuriat yang ramai. Zuriat, keturunan ni juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang ramai adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dapat zuriat keturunan, maka kita ucaplah alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki anak-anak ataupun tuan-tuan dapat cucu dan sebagainya, ucapkanlah alhamdulillah. Baik. Begitu juga Tuhan kata dia bagi kepada kamu kebun-kebun ataupun tanam-tanaman. Ekonomi kita hari itu kita ada masalah tentang tak cukup beras, kita ada masalah tak cukup telur dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk-bentuk masalah-masalah yang kita hadapi. Kemudian selesai masalah tu, kecukupan beras, sayur-sayuran, harga-harga barang pun dah turun. Maka bila kita tengok harga barang meningkat dan sebagainya, pastilah kita rasa tak tenang, pastilah kita rasa agak sikit ketat pembelanjaan kita kan. Tapi bila dah turun, jangan kita buat bodoh, ucapkanlah alhamdulillah kan. Harga barang dah turun sikit, alhamdulillah. Barang pun mudah dapat, alhamdulillah. Jangan kita buat bodoh je. Dulu masa ringgit kita tu kedudukannya tinggi, wah, bukan main lagi, kita macam-macam tulis kat Facebook, bantai hentam. Bila dah ringgit turun, buat senyap. Syukurlah kan, syukurlah. Sebab apa? Tuhan limpahkan rezeki. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin kita rasa tak nak terima kasih pada manusia, tetapi pada Allah tak wajarlah kita tidak bersyukur. Saya pening kepala tu kan bila ringgit tu naik hari tu, sebab saya hantar duit ke Vietnam untuk pelajar-pelajar miskin makan, untuk buat masjid kat sana. Oh, sakit kepala tuan-tuan bila ringgit tu naik berbanding USD, memang pening kepala. Yalah, kita kutip duit banyak tu, sekali pergi hantar duit jatuh, tak cukup.
Tak cukup. Jadi memang sakit kepala. Ya, kita nak bagi anak-anak yatim, fakir miskin makan, tak cukup. Sebab harga mahal. Baru-baru ni saya pergi, dalam 2 bulan lepas, kita bagi beras kepada fakir miskin. Mereka datang, dia tuan tengok, ya Allah, sedih dengan comot, dengan apa. Mereka ada beras, ada padi rumah. Vietnam ni dia ada padi rumah. Dia ada padi banyak. Tapi orang tak mampu nak beli sebab mahal lah. Jadi mereka pun memang bergantung dengan beras je, makannya, bubur-bubur dan sebagainya kan. Dan bila kita dapat bagi sumbangan, diorang yang datang mari ambil tu pun kita tengok muka comot. Dengan kerja teruk di macam-macam sektor. Seronok tu dapat sekampit beras 5 kilo. Lebih kurang dalam, kita lebih kurang dalam $5 lah. Bukan $5. $5, $4 begitulah. Macam ni $5, $4 sekarang okey lah. Saya pergi dulu 4.8, 4.75. Sakit kepala kita. Sebab nilai dia sangat tinggi. Baik. Jadi nak dapat rezeki yang banyak tadi, Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi tu bentuk-bentuk rezeki dia bagi, iaitu kebun-kebun serta mengada bagi kamu sungai-sungai. Sungai ni pula tadi air hujan tu daripada langit. Sungai-sungai yang tak kering, yang airnya boleh diambil untuk kegunaan-kegunaan mandi, membasuh dan sebagainya. Itu semua adalah kurniaan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sungai kita sungai banyak, tapi sungai kita kotor. Kalau tuan-tuan tengok filem P. Ramlee, kalau tuan-tuan tengok filem hitam putih, filem P. Ramlee tu, lebih kurang tahun 80-an, tuan-tuan perasan tak sungai-sungai dalam filem P. Ramlee tu jernih, terutamanya di Kuala Lumpur. Jernih kan? Jernih. Tapi sekarang tak ada. Jadi mak tahun 80-an, sungai-sungai kita masih jernih. Tapi sekarang tak. Sekarang ni kotor. Ya, kotor. Dan proses, tuan-tuan, proses untuk mendapatkan air bersih dari sungai yang kita minum tu, prosesnya tidaklah sedikit dibelanjakan tu. Ya. Saya sebagai seorang jurutera, tuan-tuan, saya engineer dulu, 11 tahun saya bekerja sebagai jurutera di loji penapis air Wangsa Maju tu. Saya masuk situ ketika saya ada projek untuk energy saving. Jadi saya masuk ke situ. Nak masuk ke kawasan loji penapis air di Wangsa Maju tu sangatlah ketat. Sangat ketat. Nak minta kebenaran dan sebagainya sangat ketat. Memang kena check betul-betul. Sebab kawasan tu kalau saya masuk, tuan, kalau saya letak racun satu botol ni dalam kolam penapis air tu, mati orang Wangsa Maju habis semua. Jadi sebab itu very high security. Jadi saya, tuan-tuan, melihat bagaimana proses membersihkan air dari Sungai Gombak. Air daripada Sungai Gombak, dia masuk dalam kolam. Ada lebih kurang, kalau saya tak silap, ada 6 atau 8 kolam. Saya tak ingatlah sama ada 6 atau 8. Air tu, tuan-tuan, daripada Sungai Gombak tu dia pump masuk. Dia punya bau, tuan-tuan, Masya Allah, lebih busuk daripada najis. Yang saya cerita. Sebab di hujung pump tu, dia guna pump untuk pump air daripada Sungai Gombak tu, dia ada jaring-jaring yang dipasang untuk sekat bangkai-bangkai binatang. Saya tak sebutlah binatang-binatang tu, tuan-tuan faham sendiri. Daripada situ, dia pump air tu masuk dalam satu kolam. Yang pertama, kolam tu dia ada slush. Tahu slush? Slush ni, tuan-tuan, dia macam blender, dia pusing tanah. So dia itulah penapis yang pertama. Warna lebih pekat daripada Nescafe Tarik Kau. Warna dia. Daripada situ dia akan masuk kolam yang kedua. Okey, ada lagi. Macam blender tu dia pusing dia menggunakan slush. Pusing, tapis sampailah tapisan yang ke-6 kalau saya tak silap. Barulah air itu jadi jernih. Tapi belum boleh minum lagi. Tak boleh minum. Maka mereka datang buat uji kaji lab, tengok berapa kandungan pH dia, tengok berapa kandungan klorin dia, sampai kolam yang terakhir. Last sekali lab akan datang buat uji kaji, tengok okey, bersih dah, betul dah, selamat tu minum, sains. Barulah, tuan-tuan, dipam masuk ke yang tuan-tuan tengok kat tepi jalan tu, ada tangki-tangki besar yang batu tu kan. Barulah dipam naik dah tu. Tuan-tuan tahu tak proses, tuan-tuan, bukan senang. Sebab itu kalau ada berlaku pencemaran sungai,
sama ada diesel, sama ada apa-apa yang menyebabkan keracunan kepada manusia, dia akan tutup kolam tu. Dan kolam tu akan mengalami kerugian yang banyak kan? Banyak kerugian. Jadi nak cerita tu, kenapa saya cerita benda ni? Sebab, cuba tuan-tuan bayangkan, ketika kita manusia nak mendapatkan air yang bersih, tuan-tuan, nak dapatkan air bersih, kita terpaksa melalui proses yang panjang macam tu, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan air hujan daripada langit, yang air tu turun tu tuan-tuan, jernih bersih, tak ada siapa pun tapis. Tak ada apa-apa pun, tak ada siapa-siapa pun dapat projek penapis air daripada langit. Tak ada. Dan kita sedia maklum, kita tengok awan yang warna putih kemudian bertukar menjadi hitam, yang turun adalah air yang jernih. Tak ada pula air tu warna hitam. Tapi kita tak bersyukur sebab kita tak tahu, kita tak boleh buat perbandingan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata kami turunkan hujan yang lebat dari langit. Tuan-tuan tengok hujan turun, tuan-tuan. Airnya jernih, bahkan dalam Quran kata boleh kamu minum. Ingat juga ketika Quran kata air tu boleh minum, kita kena tengok zaman juga. Zaman dulu tuan-tuan tak ada pencemaran. Minum air hujan selamat. Sekarang tuan-tuan jangan buat. Kajian dalam jurnal-jurnal akademik tidak menggalakkan meminum air hujan. Kenapa? Kerana di situ ada banyak pencemaran daripada kilang, daripada asap, menyebabkan air hujan tu tidak lagi selamat seperti Allah Subhanahu Wa Taala turun dulu. Sebab dulu mana ada pencemaran? Tidak ada karbon yang banyak. Sekarang karbon. Ya. Dulu minum air hujan tu selamat, sekarang tak. Untuk jangka masa panjang tak digalakkan. Kalau tuan-tuan baca jurnal-jurnal akademik, tuan-tuan rajin baca, pergi search baca, dia akan tidak mengesyorkan untuk meminum air hujan untuk satu jangka masa yang panjang, melainkan dia kena melalui proses pembersihan. Sebab partikel-partikel air hujan tu telah bercampur dengan karbon monoksida dan sebagainya. Itu kita kaji dalam sains lah. Tapi dulu tak ada benda masalah tu. Tak ada masalah. Sekarang tak boleh. Baik. Jadi sebab itu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan dari langit, tak ada siapa-siapa pun yang dapat projek penapis air. Berbanding manusia yang nak menapiskan air, maka manusia melalui kos yang sangat tinggi. Besar kos tu tuan-tuan. Sangat besar dengan pam dan sebagainya, macam-macam banyak Itu saya baru cerita tentang di tempat kolam penapis air. Saya tak cerita tentang distribution. Satu hari tuan-tuan saya berada di Switzerland. Masih lagi sebagai jurutera, saya berada di Switzerland. Jadi saya pun pergi ke hotel, saya pun masuk bilik. Cari air nak minum tak ada. Air botol tak ada. Saya pun turun daripada hotel, saya tengok kat depan tu ada kedai, macam kedai 7-Eleven lah. Saya pun turun pergi kedai tu. Jadi saya pun beli air mineral. Air mineral tu mahal. Kalau kita sini harga kita compare harga Malaysia, kalau harga air mineral kita satu botol tu lebih kurang dalam 1.5, 1.8, dia RM4 lebih duit kita. Air botol mineral yang 1.5 liter tu. Saya pun tuan-tuan belilah beberapa. Saya pun pergi ke situ, saya tanya, I want to buy mineral water. So dia tanya, with gas or without gas? Rupanya dia ada mineral dia ada gas, tak ada gas. Saya kata without gas. Saya pun tuan-tuan ambil lah, saya nak ambil dalam 4 botol gitu. So dia tanya saya, where did you stay? Saya kata, I stay in this hotel. Why must you buy this mineral water? Kata, I want to drink because there is no mineral water in my room. You don't need to buy mineral water. You can drink from the tap. Sebab tu tuan-tuan tengok filem Mak Saleh. Kan Mak Saleh kan dia pergi bilik air, dia buka kan, dia minum air kan, filem-filem Hollywood Sebab dia negara Eropah ni tuan-tuan, especially Switzerland dan negara-negara lain pun lebih kurang. Air daripada distribution tuan-tuan nak masuk ke hotel tu ataupun perumahan, dia memang ada tempat untuk uji kaji air tu supaya make sure dia tu betul-betul selamat untuk diminum dari tap. Kalau air tu nak sampai distribution tu nak masuk rumah ataupun masuk ke hotel, tiba-tiba air tu tak bersih, tak selamat untuk diminum, tu yang pembekal air tu akan disaman oleh kerajaan. Sebab tu tuan-tuan tengok filem-filem Hollywood, biasa dia buka tap kat minum air kan, sebab memang boleh minum, memang confirm selamat dah. Tapi tuan-tuan jangan buat air Syabas. Itu yang pasang macam-macam penapis, marah Syabas tengok saya. Itu saya bercakap kau, kata Ustaz, sebenarnya air Syabas tu bersih Ustaz, boleh je minum macam mana kat luar tu. Habis tu kata buka paip kotor. Bukan salah Syabas Ustaz, salah tu
paip air. Paip air tu dah lama tak tukar, karat. Jadi sebab tu kalau cerita kat orang Syabas marah dia kan. Dia kata kami dah bersih dah, tapi distribution tu problem. Kat distribution tu problem. Pipingnya menyebabkan karat dan sebagainya. Kita buka kat rumah tu, tuan-tuan betul tahulah kat rumah ada berapa banyak penapis air kan. Ya, penapis air kat luar, pasang tangki macam tangki oksigen tu. Kat dalam lagi ada macam-macam. Sebab apa? Nak dapatkan air yang bersih. Sebab itu kelemahan kita lah. Itu kelemahan kita dalam menguruskan distribution air yang bersih untuk kita minum. Okey, kita tengok pula perkara yang ketiga. Apakah boleh mengundang rezeki? Mengundang rezeki iaitu adalah dengan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkan baginya, dan apa sahaja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39. Baik tuan-tuan, sedekah ni tuan-tuan ni, dalam ayat ni saya nak ringkaskan saja. Allah Ta'ala mengatakan dia akan luaskan rezeki. Maksudnya tuan-tuan, bila Tuhan kata dia luaskan rezeki, apa saja yang kita infakkan, apa saja yang kita keluarkan dari poket kita, dari dompet kita, dari akaun kita, kita bagi ke orang, Allah janji bahawa dia akan menggantikannya dengan lebih baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan jangan rasa takut nak memberi sumbangan, nak memberi derma. Sebab itu kalau tuan-tuan baca firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab derma ni dia tak ada spesifik. Maknanya there is no minimum amount. Tak ada minimum kadar derma, tak ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang miskin datang ketuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Wahai Aisyah, kita tengok siapa ketuk pintu." Aisyah pun pergi tengok. Aisyah kata, "Ada orang miskin ya Rasulullah datang minta makan." Nabi kata, "Aisyah, ada apa ke?" "Tak ada apa ya Rasulullah." Okay, bila Nabi Aisyah kata tak ada apa, tuan-tuan kena faham maksud tak ada apa tu, Nabi belum keluar pergi beli barang. Bukanlah Nabi tu terlalu papa kedana miskin. Jangan salah faham. Nabi belum lagi beli stok makanan. Nabi kata, "Apa dia?" "Aisyah, tak ada apa ya Rasulullah, ada 2 biji tamar, satu kau punya, satu aku punya." Maka Nabi kata, "Wahai Aisyah, bagi tamar aku tu pada orang tu." Tuan-tuan, sebiji tamar tu, tamar makan mana kenyang? Tak ada kenyang kan? Tapi Nabi nak ceritakan, gambarkan bahawa jangan hampakan orang miskin. Jangan hampakan. Bagi. Ya, jadi tuan-tuan, saya pengalaman banyak pengalaman tuan-tuan dalam bab bersedekah ni tuan. Percayalah tuan-tuan. Kita ni bila kita datang saja lintasan hati kita, tengok orang susah nak bagi, bagilah tuan-tuan. Dengan syarat kita yakin orang tu tak menipu. Janganlah kalau orang tu menipu tuan-tuan bagi juga. Kita ni kalau kita tak yakin, ini menipu, ini scammer, ini sindiket ni kan, kita tak nak bagi. Tak usah bagi. Sebab kita memang tak ada ikhlas pun, jangan bagi. Ikhlas ni dalam hati masing-masing kan. Kan? Contoh tuan-tuan tengok ada makcik main jual keropok kan, daripada Patani kan. Ada orang bagi, ada orang tak bagi kan. Jual keropok, bagi-bagi. Saya tanya kawan saya, satu kawan saya ni jutawan tuan-tuan. Saya saja tanya dia masa makcik tu datang jual keropok, jual kacang, dia pun bagi. Saya tanya dia, "Kenapa Tuan Haji bagi je?" Dia masuk negara kita, saya saja test dia masuk negara kita secara illegal. Ada undang-undang immigration, dia tak boleh datang berniaga. Dan dia ni makcik-makcik tua ni, dia angkut oleh van bagi jual. Dan kita tengok dia duduk ke situ, ada van mengangkut dia daripada pagi sampai ke malam. Makcik-makcik ni penat berjalan, bawa keropok pergi jual ke sana, siapa tu van datang ambil. Kita pun tanya makcik ni duduk kat mana, dia duduk ramai-ramai tua-tua. Dia masuk negara kita secara salah, iaitu dengan berniaga. Tidak ada permit berniaga dan sebagainya. Saja saya test kawan saya. Dia jawab saya, "Dia Ustaz, kalau dia hidup senang kat sana, takkanlah dia datang negara kita." Itu jawapan dia. Saya bagi Ustaz, saya tak fikir tu. Saya fikir kalau dia tu senang duduk kat negara dia, takkanlah dia mari ke negara kita. Soal undang-undang salah tu biar kerajaan selesaikan.
Ya. Saya saja test dia tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita memang tak nak bagi pun. Kita rasa kita bagi dia makin menjadi-jadi. Kan? Ya, menjadi-jadi. Ya, saya nasihat tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada nak bagi sesuatu tak ada ikhlas, lebih baik jangan bagi ya. Sebab bukan boleh pahala pun. Sebab tu bagilah dengan keikhlasan. Ya, bagi ikhlas. Ya. Sikit pun tak apalah kalau nak bagi. Kalau rasa tak ada ikhlas, aku rasa dia ni penipu ni, baik jangan bagi tuan. Tuan-tuan pergi bagi duit tu, pergi belanja orang lain. Ya. Tidak tak boleh pahala, tak boleh pahala pun. Tak boleh pahala. Baik tuan-tuan pergi beli makanan, bagi kucing makan pun tak apa. Sebab tuan-tuan dah hati tak ada dah ni. Hati dah geram dah. Ni tak betul ni, tak ikhlas orang ni kan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan sesiapa yang beri sedekah, dia tidak akan menyempitkan rezeki orang itu. Sekali lagi, jangan salah faham. Rezeki itu bukan hanya dollar and cent. Tuan-tuan, antara rezeki Tuhan bagi ialah kesihatan. Hargailah kesihatan. Padahal tuan-tuan tengok sekarang ni ramai orang sakit. Sebab tu kalau cara nak tundukkan hati ni salah satu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah tak tahu apa nak buat, banyak pening, boring kan tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah melawat rumah orang tua-tua. Pergilah melawat hospital. Pergi melawat tuan. Bila kita tengok orang susah, kita akan rasa bersyukur. Satu hari tuan-tuan, saya ketika saya buat projek tentang zakat tuan-tuan, masa saya belajar buat syariah. Jadi antara orang yang saya interview ialah almarhum Tan Sri Harusani Zakaria, Mufti Perak. Jadi dalam projek saya interview dia. Almarhum Tan Sri Mufti Perak ni tuan-tuan, nampak muka garang, tapi kalau kita jumpa dia, baik sangat dia. Jadi masa saya pun sampai di pejabat, dia nak buat interview tentang zakat. Buat zakat, sebab saya kaji tentang zakat. Jadi saya interview dia. Dia cerita saya tuan-tuan, satu pengalaman dia lah. Dia kata ada satu hari, dia kata ada orang bagi dia, satu datuk bagi duit 50,000 kat dia. Datuk dia kata, masa tu dia tak Tan Sri lagi lah, dia Datuk Mufti. Datuk dia kata, Datuk Mufti, tolong agihkan 50,000 ni pada orang miskin. Jadi dia kata, saya pun bawa lah 50,000 ni, pergilah cari orang miskin dekat Perak. Kata. Dia kata Perak ni, masalah kat Perak ialah kutipan zakat dengan perbelanjaan zakat, belanja lebih banyak daripada pembayar zakat. Kutipan sikit, tapi perbelanjaan banyak. Tadi tak cukup lah, defisit lah. Satu hari dia kata dia pun bawa lah duit. Pergilah turun kat Perak. Dia kata saya jumpa satu perempuan tua. Dia kata perempuan tua, saya pun bagi duit dekat dia. Perempuan ni, orang utara panggil note 50. Orang utara tu dia tak panggil duit ringgit 50, dia panggil note 50. Sebab orang utara ni, saya orang utara, saya orang Taiping. Orang utara ni dia banyak cakap orang putih. Pergi mana? Pergi market. Tak ada cakap pergi pasar lah. Kalau dia kata bukan pasar, memang confirm bukan orang utara. Nak pergi mana? Pergi market. Pergi mana? Lake, pergi lake, pergi Tasik. Tak sebut pergi Tasik. Ya. Banyaklah bahasa-bahasa kan. Jadi dia pun bagi, dia kata makcik tu ambil duit note 50 tu, duk pusing kan, depan belakang. Dia kata almarhum Datuk Mufti, saya pun tanya, makcik tu buat apa tu? Dia kata seumur hidup dia tak pernah tengok duit RM50. Anak-anak dia tinggalkan dia. Lepas tu dia ambil duit RM50 tu, dia angkat tangan, dia doa untuk anak-anak dia. Anak-anak dia tinggalkan dia macam tu. Dahsyat. Almarhum Datuk Mufti Harusani, ketika dia menceritakan kepada saya kisah itu, dia bercerita dengan linangan air mata. Nangis dia cerita. Kata, lepas tu dia pergi jumpa orang duduk rumah dalam kotak. Rumah dia tu kotak. Kotak tu tepi jalan. Lepas tu dia kata kat saya, dia apa tu? Ni kata almarhum kat saya. Dia kata, saya ingat lagi dia pesan, kita ni kalau ada duit zakat, pergilah bagi sendiri ke orang susah. Dia kata. Sebab bila kita bagi ke orang susah duit zakat, masa tu baru kita rasa ada orang susah. Bila kita bagi kat pusat zakat, bukanlah tak usah bagi, tuan-tuan pandai-pandai lah kan, jangan tak bagi pusat zakat pula. Pusat zakat pun ada peranan dia. Maksudnya pandai-pandai, ada bahagian-bahagian tertentu kita beragih lah.
Bila kita hanya transfer saja, kita tak dapat merasai ada orang susah. Saya tak dapat roh tu. Sebab tu bila kita bagi duit, kalau tuan-tuan bagi kat orang susah tuan duit muka dia akan berubah, dia akan bersyukur orang tolong dia kan. Tapi kalau kita bagi kat mesin mana ada bersyukur. Transfer kan, thank you. Here your receipt Kita kena juga menghidupkan jiwa ni tuan. Kalau tidak zakat pun sedekah lah tuan-tuan hulu. Bila kita hulu, kita tengok gembira, cerianya muka orang dapat makan dapat rezeki daripada yang dia mungkin tak makan dan sebagainya. Semalam saya tengok satu video klip tuan-tuan. Seorang pakcik masuk, dia kena stroke masuk di rumah orang tua. Dia pencen tuan-tuan, dia dapat duit gratuity dia dapat. Duit gratuity dia bagi dah kat anak dia. Seorang 25,000, ni 25,000, ni 25,000, apa ambil lah, belanjalah duit tu. Lepas tu dia kena stroke. Kad bank dia tuan-tuan, kad bank dia anak dia pakai. Dia kata, yang ni jangan usik, ni duit aku. Ni biar ujung ayat aku guna. Anak dia tuan-tuan perhabis semua duit dia. Lepas tu tinggalkan dia. Dia kena stroke sebelah badan. Duduk rumah orang tua-tua, dia kata saya 1 sen apa pun dah tak ada dah. Dia kata saya tak kisah duit saya habis. Dia kata, anak, sebab yang ambil pun bukan wali anak saya. Dia kata tak kisahlah, dia kata anak dah belanja kan. Tapi dia kata yang dia sedih, anak dia tinggalkan dia. Sakit jenguk pun tidak, dia stroke sebelah badan. Orang lain terpaksa urus pakaikan pampers dan sebagainya. Orang lain terpaksa suap. Saya biasa tuan, saya pun ada program di rumah-rumah warga emas. Antaranya di Pulau Meranti, Puchong. Kalau tuan-tuan rajin tuan-tuan, saya nasihatlah tuan-tuan, bawalah tuan-tuan anak-anak pergi melawat rumah-rumah yang macam ni. Tuan-tuan jangan hanya bawa anak pergi melawat melancong je, pergi pasar raya saja, pergi minum tempat mahal-mahal saja. Tuan-tuan plan tuan-tuan, ada masa bawa anak-anak pergi melawat rumah orang-orang tua. Bawa satu family, biar mereka melihat sendiri bagaimana di rumah orang tua-tua tu ada mak bapak yang ditinggalkan oleh anak-anak dia. Sebab tu saya memang kat mana-mana saya ceramah pun saya selalu pesan benda ni. Tuan-tuan bawa anak-anak pergi melawat. Tak payah pergi jauh-jauh, kawasan-kawasan dekat dengan tuan-tuan pergi melawat, supaya anak kita dapat lihat sendiri betapa ada orang tinggalkan mak bapak dia. Sekarang ramai tuan-tuan, ramai. Di Pulau Meranti, di Puchong tu, masjid Pulau Meranti lama, tak jauh sangat tuan-tuan pergi situ. Masjid lama tu dijadikan rumah. Pulau Meranti tu baru ni saya pergi, dalam setahun lepas saya pergi, ramai. Kebanyakannya yang dah stroke, yang nyanyok, tak ingat. Orang jaga tuan-tuan, bukan senang. Yang jaga budak muda jaga tuan-tuan, saya memang salute lah tuan-tuan, dia boleh jaga. Pagi-pagi suruh mereka exercise. Lepas tu saya pun bersembang, pakcik duduk sini pasal apa pakcik? Umur berapa pakcik? Saya dah umur 80 dah. Pasal apa pakcik duduk sini? Saya tak kahwin. Apa tak kahwin pakcik? Tengok muka macam handsome tapi tak kahwin. Saja saya gurau, dia pun gelap ketawa. Pakcik ada harta? Ada harta. Saya ada banyak tanah kat Kelang kata. Habis tanah apa jadi semua? Bagi kat anak-anak saudara lah dia kata. Habis pakcik duduk sini ni, anak saudara tak jaga. Susah Ustaz, anak saudara saya pun kerja. Jadi saya sukalah duduk sini sebab ada kawan-kawan. Lepas lagi dia tanya balik soalan tu. Rupanya lupa orang tua ni. Layanlah pula tuan-tuan, layan pula. Ustaz datang dari mana? 3 kali dia dah tanya ni, jenuh aku ni. Masa tu baru tahu sabar ke tak sabar kita tuan-tuan. Layanlah, baru sampai. Duduk sini ke? Tak, saya datang melawat pakcik lah ni. Oh ya ke, terima kasih lah datang. Masa tu kita baru tahu, ya Allah, janganlah aku jadi macam tu, ya Allah. Kan? Tak berlindung, ya Allah, sialah aku, janganlah jadi macam tu kan. Kita pun tuan-tuan mulalah duk baca buku, tulis buku sebab apa? Aku tak naklah jadi nyanyuk macam tu. Mak saya tuan-tuan, keluarga belah mak saya banyak nyanyuk. Sampai hujung-hujung nyanyuk. Mak saya sendiri tuan-tuan, saya dah meninggal dah. Bila saya bawa anak-anak saya balik mak saya ni dia kenal semua anak-anak dia. Dia tak tersilap. Jadi bila saya masuk rumah, mak saya kata, oh hang balik ke? Balik. Ni pergi dapur jap. Pergi dapur, sat kira sampai balik. Lah bila hang sampai? Ya baru je sampai ni. Atau ni siapa dia? Ni anak-anak saya. Oh anak-anak hang, bila hang kahwin? Sudahlah. Layan je lah tuan-tuan. Kahwin. Lama dah kahwin. Lepas tu anak saya pula tanya, dia tanya saya, hampa ni anak siapa? Anak saya kata lah, anak papa. Papa hampa siapa dia? Tu papa dia. Macam mana dia jadi papa hang? Tu anak aku. Anak-anak saya pun pening apa hal? Kata,
Nenek dah nyanyuk lah, dah lupa. Tapi satu, dia tak lupa semua anak-anak dia. Cucu-cucu dia lupa. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang saya syorkan tuan-tuan, tuan-tuan ada program family tuan-tuan, bawa anak-anak tuan-tuan pergi melawat. Sebab kita dengan anak dia cakap tak guna tuan-tuan. Generasi Gen Z ni, dia tak suka dengar cakap. Dia adalah visual, orang visual. Jadi tuan-tuan jangan hanya bawa pergi melancong, pergi makan tempat sedap-sedap. Bawa tuan-tuan sekali pergi, jom program apa hari ni? Pergi rumah anak yatim. Program apa hari ni? Pergi rumah orang tua-tua. So mereka visual. So mereka tengok. So bila mereka tengok, mereka akan berfikir. Okey? Okey tuan-tuan, dah 1.45 dah. InsyaAllah ada rezeki kita di masa lain pula lah. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.